Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong jaga, sebab ramai yang respon ni bila saya sebut bab tu. Tolong jaga, jangan bandingkan anak-anak kita umur 60 tahun kita ni, wah 6 orang anak datang bila birthday kita tu dengan macam-macam hadiah. Tapi kadang yang paling kita tak pandang, yang tak bagi hadiah apa pun. Kalau yang tu memang ustazah dari kecil menyusahkan orang. Dah tua-tua, SPM pun tak lulus, kerja apa pun tak ada. Cubalah belikan saya satu tasbih macam ustazah ada tu. Siap ada gedik-gedik dia lagi kat situ. Ini orang bagi kan sama. Cantik je saya tengok ustazah. Tu baru berapa kalau beli, cuba hadiah kat mak dia. Senang saya bertasbih ke apa kan. Ada je dia sahabat. Tapi kalau Kak Long dia tu ustazah tu, dia beli kereta baru kat saya. Anak dengar anak kecil hati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab seorang anak yang betul-betul nak berterima kasih kepada ibunya, sebolehnya dia nak dipuji juga oleh ibu. Tapi aku tak mampu. Dah perangai mak ni suka banding-bandingkan macam tu, tak apalah. Sekali-sekala aku khianat lah. Bos suruh hantar duit dekat bank 20,000, masuk dekat bank aku. Apa salahnya? 10,000 nanti aku beli hadiah paling mewah kat mak. Mak terkejut, tak tanya pun, mana duit kau dapat ni Long? Tak pernah bagi duit banyak macam ni. Tak payah tanya ustazah, yang penting masyuk, mak dia kata kan. Teruk betul mak macam tu. Rupanya sikap mak ni kadang-kadang sahabat mengizinkan anak dia solat ni, dia berdoa, ya Allah, yang aku merompak, aku buat jahat tadi tu sebab aku nak gembirakan hati mak aku. Ampunkan aku ya Allah. Boleh tak lulus di sisi Allah? Ramai mak-mak giring kepala, tahu sahabat-sahabat, tapi kita kadang-kadang tak rasa pun bahawa anak kita sedang berdosa kerana sikap kita sendiri. Okay, jadi tolong hentikan, sebab ini sangat terkesan di jiwa saya pada hari Sabtu lepas. Saya menyantuni gelandangan bersama Ustaz MK Azman di Coket, sahabat-sahabat. Kan seorang yang bercerita tu, ustazah kalau saya sebut bapa saya ustaz ni orang Kedah, memang kompom kenal. Saya ni anak salah seorang ulama di sana. Tapi mak saya dulu memang sikap dia suka membanding-bandingkan. Banding-bandingkan, SPM-nya gagal, sekolahnya teruk, lari datang KL. Mula-mula dia lari datang KL tu, kena pau. Duit yang ada ni daripada kampung ke sini, kan biasa kadang-kadang kita tengok drama-drama macam tu. Akhirnya dia terjebak. Isap dadah, segala terjebak. Mulanya dia datang dengan niat, aku nak bawa balik kejayaan untuk mak aku tengok, besarkan mata aku pun boleh hidup. Tapi akhirnya takdirnya Allah, dia terjebak dengan dadah segala. Akhirnya dia boleh berhenti. Sekarang dia jadi salah seorang pakar motivator terkenal. Kan? Barulah bapak saya, mak saya dah arwah, dah ustazah. Bapak saya sekarang asyik cerita pasal saya je kat kampung. Rupa-rupanya sahabat-sahabat kalau disuruh patah balik hidup dia, dia kata saya berterima kasih dengan kecil saya dihina-hina, sebab daripada penghinaan itu saya boleh bangkit. Dan paling saya syukur Allah tak matikan saya sebelum saya sempat bertaubat. Faham tak muslimat? Jadi sebab ada yang mengatakan tak apalah saya buat jahat asalkan mak saya suka. Suami kalau didesak pun macam tu. Isteri membanding, abang suami orang lain bila hari jadi dapat gitu, dapat gini, abang bila nak bagi? Akhirnya suami terlibat dengan rasuah, terlibat dengan duit-duit yang segera, sahabat. Kita desak dia. Okay, sebab apa? Sebab dia pun nak menggembirakan isteri macam orang lain. Kita tak sedar benda tu. Cubalah kita menerima yang seadanya, asalkan yang seadanya itu halal di sisi Allah. Kadang-kadang sikap kita. So sebelum kita menyalahkan kenapa kau ni buat dosa begitu begini, kita tanya apa sumbangan kita untuk menjadikan anak yang macam tu, untuk menjadikan suami yang macam tu. Boleh ibu-ibu? Sebab tu kita rasa alhamdulillah hati ni tenang bila kita tak nampak salahnya suami, salahnya anak saja. Kita nampak salahnya kita. Lalu kita bertaubat banyak kepada Allah, supaya bila kita baik akan mengundang kebaikan yang datang di sekeliling kita, insya-Allah. Okay? Stres ke ibu-ibu dengan kuliah hadir ni? Kan sebab saya tak nampak muka. Kalau dulu kan ada yang senyum. Kalau dulu ada yang muka macam khusyuk kan. Ni stres ke apa? Okey ke tak okey? Okey. Kita takut sebab tak jumpa bantal ke apa kan. Kalau kat rumah boleh guling-guling, boleh sambil ngunyah-ngunyah kan. Okey, kita tengok. Yang demikian itu boleh hilang. Okey. Jika sifat ikhlas tidak ada di dalam hati, perbuatan kita bererti, cuba gariskan kalimah, bererti ada sifat sekutu dalam hati kita. Apa sekutu? Kita baca dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Kufuan tu maksud kita menyekutukan atau kita menyamakan Allah dengan sesuatu. Kita buat amal baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi dalam baik ni kita kata, ustazah ikhlas ni, saya hadiahkan sebotol air kat ustazah ni, ikhlas. Sebab tu ada orang tanya soalan baru ni, kat mana kuliah mana entah, ustazah salah ke kalau saya cakap saya ikhlas bagi dekat akak ni? Tak salah sahabat, sebut saya ikhlas, pecah kaca, pecah gelas, pemberian saya ikhlas, tak salah. Dia siap pantun tak salah. Tapi hati kita tu, macam mana kita persembahkan pada Allah. Kalau betul-betul ikhlas, dah bagi, Kak Teh saya bagi sebotol ni kan. Dalam hati Kak Teh, kau orang kaya, aku bagi sebotol air mineral kan, dia balik aku satu kotak pizza kot. Contoh sahabat-sahabat. Tunggu. Terima kasih pun tak ada. Jadi kita, lepas ni aku takkan bagi dekat engkau. Baik aku bagi dekat orang yang suka membalas. Kita kata ikhlas untuk Allah di mulut, tapi hati kita siapa yang tahu? Allah, sahabat-sahabat. Sebab tu jangan sekutukan amalan kita dengan kita menyalahkan niat untuk dipandang orang lain. Kita sedih kalau yang kita buat ni orang tak puji, dan kita sedih apa yang kita buat ni orang keji. Lah, air mineral je bagi dekat Kak Teh, ketua muslimat tu, bagilah best sikit. Kita sedih, lah ustazah, Kak, saya sedih orang cakap macam tu. Saya bukan mampu nak bagi benda besar, saya bagi air mineral je lah. Saya ikhlas bagi kerana Allah, tapi orang kecam. Dah kata kerana Allah, kau bagi ni Allah nilai. Tapi kalau kita dikeji orang kita sedih, itu belum kerana Allah. Sebab tu ada orang, kenapa tak datang masjid akak sekarang? Akak tak nak ustazah, akak sembahyang kat rumah cukup, akak tak nak kacau hidup orang dah. Akak pergi masjid pun orang kata akak tunjuk baik juga. Ada kan? Orang meninggalkan perbuatan baik kerana orang lain, itulah riak. Kita dah belajar dah, yang kita faham selama ni, kita buat baik, kita tunjuk kat orang, itu riak. Tapi ramai tak faham, kita tinggalkan benda baik kerana kita takut orang kata apa, itu juga adalah riak. Kan? Kak, dulu kalau bab gotong royong dekat surau tu memang nampak muka akak. Yelah dulu, sekarang akak sedih ustazah. Ada ke dia kata akak saja nak jadi ketua muslimat? Sebab tu datang gotong royong tiap-tiap minggu. Siapa yang cakap tu? Adalah, akak tak cakap lah kat ustazah. Kak datang buat gotong royong tu pahala, tapi akak tinggal kerana orang tu kata gitu, itulah riak. Tu malas cakap dengan ustazah, aku ni jadi baik ni, tiba-tiba dia kata aku riak pula. Itulah riak. Sebab sepatutnya akak kena keji dengan orang pun akak teruskan. Dah akak kata akak buat kerana Allah. Betul muslimat dirahmati Allah. Makin lama kita belajar, kita makin faham benda. Okey, faham. Aku ingat aku tinggal benda baik tu sebab aku nak baik di sisi Allah. Tak payah dah pergi masjid ke tolong-tolong orang kat masjid. Buat pun orang kecam juga. Aku tinggal benda tu, rupa-rupanya itulah riak. Kita menyekutukan amal kita dengan pandangan orang. Masya Allah sahabat kan, meremang bulu roma. Sebab ramailah di kalangan kita yang tak faham. Kita duk kata orang lain riak, rupanya diri kita ni sendiri riak. Kita sanggup tinggalkan benda semata-mata takut dikeji oleh orang lain. Na'udzubillah. Baik.